Bulan Rabiul Awal ni orang cerita tentang kelebihan umat Nabi Muhammad. Jadi salah satunya umat Nabi Muhammad ni ada semayang jamak dan qasar. Time-time dia boleh jamak dan time-time dia boleh qasar. Qasar ni tuan-tuan semua dia boleh buat satu sebab aja, musafir. Jamak boleh buat kerana 3 sebab. Pertama musafir, kedua hujan, jamak takdim, dan yang ketiga kerana sakit. Jadi jamak ni ada 3 sebab. Qasar satu sebab saja. Baik, kita lihat tuan-tuan semua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan harus bagi orang yang musafir akan safar yang panjang, lagi harus mengqasarkan sembahyang fardu yang maktubah. Artinya diperbuat akan dia 2 rakaat dengan 12 syarat. Jadi harus orang yang musafir akan safar yang panjang. Syarat dia musafir dia tu panjang. Panjang ni 2 marhalah. Jarak 2 marhalah ini Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia sebut dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu, lebih kurang 81 lebih kilometer. Kita keluar daripada kawasan perkampungan kita ni, jarak kita nak pergi, kita nak pergi ke Melaka, jarak daripada rumah kita nak pergi ke Melaka melebihi daripada 81 kilometer. Maka kita boleh jamak dan qasar. Tapi jamak dan qasar tadi mesti di luar kawasan. Kita ambil contoh macam ni. Kita, rumah kita duduk dalam kawasan ni. Dulu dia negara ni dia ada kota. Kota ni benteng hak buat keliling. Kota baru orang panggil tu. Maknanya ada kota dulu. Sebab apa dulu negara ada kota? Sebab dulu negara berperang, orang perang pakai senjata di bawah. Orang tak ada kapal terbang. Maka sistem dulu perlu kepada kota untuk mempertahankan sesebuah negara. Sekarang orang tak buat kota dah tuan-tuan semua. Buat kota pun tak ada guna. Orang naik ke atas, untung jatuh bom. Jadi sebab tu tak ada dah. Mana negara ada kota? Tak ada dah. Yang ada tuan-tuan semua mungkin tinggalan sejarah. Contoh kalau kita pergi Palestin, adalah kota dia. Tapi itu sejarah. Tapi negara sekarang dah tak ada kota. Sebab tak penting dah kota tu. Tapi dulu tuan-tuan semua, nak masuk, nak serang kerajaan, dia kena tembus kota dulu. Tuan-tuan tengok cerita perang, hak lama-lama, cerita Mak Saleh sebagainya kan. Jadi nak kena tembuskan pintu kota, nak kena hentuk pintu kota dan sebagainya. Jadi ulama buat sempadan tu dengan kota. Kota. Jadi kita hari ni kita tak ada kota. Lalu nak kira sempadan tu macam mana? Ini jadi masalah. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, selain daripada kota, tak ada kota, kena pergi nombor 2, iaitu kira parit. Parit yang mengelilingi kawasan tu. Dulu dia begitu, tak ada kota, dia ada parit. Parit tu pun sama untuk mempertahankan negara juga supaya musuh tak mudah serang. Jadi sekeliling tu ada parit. Kalau tak ada parit, maka dia kena keluar daripada kawasan bangunan perkampungan itu. Ini. Jadi kalau ikut asal mazhab Syafi'i lah. Ini untuk ilmu je tuan-tuan semua. Kita tak amal pun, payah. Kalau ikut asal mazhab Syafi'i, kita duduk di Selayang ni, boleh jamaknya, kalau tuan-tuan nak balik ke Kelantan, tuan-tuan masuk Karak tu baru boleh jamak. Boleh qasar. Sebab di situ baru lepas bangunan. Selagi kita dalam bangunan, kita jalan kan ada bangunan lagi, perkampungan. Mana kita belum melepasi kampung lagi. Belum melepasi imran bahasa Arab. Ataupun umran, bangunan. Maknanya tak boleh jamak lagi. Kena lepas keluar daripada kawasan perumahan ataupun rumah-rumah yang didiami orang. Kita kalau perjalanan nak balik Kelantan, kita akan jumpa kawasan lapang tu bila kita masuk highway Karak. Kosong, kiri kanan dah tak ada rumah. Situ baru keluar sempadan. Kalau tuan-tuan nak pergi ke belah selatan, lagi naik tuan-tuan semua.
Mana ada kawasan kosong? Ada kosong. Tuan Haji Amin Johor mana? KLIA kot. Betul. Jumpa lepas kawasan tak ada rumah kosong, itu kira dah keluar kawasan. Tu sempadan kawasan. Kalau nak pergi utara, kena cari tengok mana tak ada. Kiri kanan tak ada rumah dah kosong. Itu baru keluar sempadan. Itu mazhab Imam Syafi'i. Lebuh raya kosong. Tapi kadang-kadang lebuh raya kiri kanan ada juga bangunan pejabat ni. Kawasan kosong betul. Kalau Kelantan saya tahulah pasal saya orang Kelantan. Kan, sampai masuk Karak tu kira iyalah tu. Masuk Karak tu. Kiri kanan tengok tak ada rumah. Tu baru keluar sempadan. Situ baru boleh jamak. Kalau Masjid Amaniyah ni kira tak boleh lagi kalau ikut asal mazhab Imam Asy-Syafi'i. Cuma tuan-tuan semua, kita tak amal ini. Kita pakai yang ijtihad ulama-ulama contemporary, ulama-ulama masa kini. Jadi ulama masa kini dia kata macam mana? Dia kata oleh kerana negara kita sekarang ni dah tak pakai kota, dah tak macam dulu berkota, maka kita kira anggaplah kalau dulu buat kotanya, biasanya orang buat kota kat mana? Maknanya kalau Selayang ni, kalau kata kota kita ni, orang akan buat kota dari kawasan mana? Ikut mukim tak? Ikut mukim lah biasanya. Mukim, Korea atau mukim gitu. Jadi kita pakai mukim lah sebadan. Jadi kalau kita sekarang ni duduk dalam mukim Sungai Tua ataupun Korea Sungai Tua, mana sempadan Korea Sungai Tua tu kat mana? Masjid Amaniyah. Buat kata Masjid Amaniyah. Jadi lepas pada Masjid Amaniyah, baru kita boleh jamak dan qasar. Maknanya sebelum daripada sampai di situ kita tak boleh jamak qasar. Dan sempadan dan jarak pun diukur di situ. Jarak kita. Mana kita nak pergi tadi, yang kira jauh 81 kilo tu bukan ukur daripada rumah kita. Ukur daripada sempadan tadi. Jadi misal kata nak pergi ke Seremban. Misal lah ni, misal je ni. Kita pun tekan wish. Tempat kita nak pergi tu cukup-cukup 81. Tak boleh lagi ya. Sebab kalau kita kira daripada Masjid Amaniyah, sempadan mukim kita tu, dia bukan 81 dah. Jadi 70 lebih. Kan sini ke Masjid Amaniyah dalam 3 kilo. Jadi 70, 4. 4 kilo. Jadi lebih kurang, jadi tolak 4, jadi 77 lah. Sebab mana tempat kita nak pergi tu cukup-cukup 81. Jadi tak boleh jamak. Itu kena ingat betul-betul lah. Sebab kadang-kadang kita pergi ke Port Dickson pun, tengok ini dah 81 kata dia. Dia buka Waze daripada rumah dia. Kan? Waze tu dia buka daripada rumah dia pun tengok, 81 ni jamak kita, jamak saja kerja. Jadi tuan-tuan semua tak boleh jamak. Sebab cukup-cukup ya, kalau diukur daripada sempadan tu tak sampai dia. Sebab tu dia kata musafir safar yang panjang. Itu syarat yang pertama. Safar tu mesti panjang. Panjang tu tadi diukur di situ. Diukur daripada sempadan kawasan. Lagi harus. Lagi pula musafir ni halal. Bukannya musafir haram. Kalau kita musafir haram tak boleh jamak qasar. Contoh musafir haram macam mana? Tengok bola tak haram lagi. Jadi kita kata yang mudah haram, tentu-tentu haram lah. Kita ambil dulu contoh. Lepas ni kita sebut tengok bola. Yang tentu-tentu haram tuan-tuan semua, perempuan, seorang perempuan, dia bergaduh dengan suami dia. Dia bergaduh dengan suami dia kata. Dia pun lari daripada rumah suami dia. Dia tak kisah lari dia seorang ke, lari bawa anak dia ke, dia lari. Lari daripada rumah suami dia, dia panggil nusyus. Nusyus panggil dia. Dia pun baliklah kampung mak dia di Kedah katalah. Ataupun di selatan ke Johor ke apa ke, tak kisah. Dia pun melarikan diri. Dalam perjalanan dia balik ke rumah mak dia tadi, dia tidak boleh jamak dan tak boleh qasar. Takdir kata dia pernah buat dulu, dia pernah buat qasar, dia pernah semayang dua. Dua semayang dia tak sah. Dia kena semayang semula sekarang ni, kena qadha.
Sebab patut dia kena sembahyang 4. Dia tak boleh buat 2. Sebab safar dia tadi safar yang bukan harus, safar maksiat. Itu kena ingat, itu banyak berlaku. Kan? Dia pun lagi. Ataupun dia nak pergi outstation. Ataupun dia nak pergi kerja. Dia nak pergi meeting ke apa. Dia bagi tahu kat suami dia, "Bang, saya nak pergi meeting." "Tak payah, tak boleh pergi meeting," suami dia kata. Bila suami dia tak bagi, bermakna dia keluar rumah nusyus. Dia tak kira lah meeting tak meeting lah. Okey, hak nusyus tu dia kena taubat minta maaf dengan suami dia lah, itu bab lain tu. Tapi dia dalam perjalanan dia nak musafir dia tadi, dia nak jamak dan qasar, itu tak sah. Sebab safar dia tu safar nusyus. Safar maksiat. Ataupun dia nak pergi ke satu tempat, dia nak pergi tu, dia nak pergi merompak. Dia nak pergi merompak. Maka tuan-tuan semua, bila dia nak pergi merompak, dalam perjalanan dia nak pergi merompak tadi, dia pun singgahlah, kata dia nak pergi merompak bank di Johor. Dia pun sampai ke arah anak Seremban, semayang jamak dulu kita. Perompak pun semayang juga. Kan, pasal dia tahu semayang tak boleh dosa besar, merompak dosa kecil kot. Jadi dia nak semayang. Ada orang jahat dulu-dulu kan, jadi jahat dia tapi dia semayang. Dia jahat tapi dia semayang. Sebab mak ayah dia pesan, kau jahat macam mana pun semayang jangan tinggal. Jadi bila mak ayah dia pesan macam tu, dia pun tak tinggal semayang. Jahat macam mana pun tak tinggal. Dia nak pergi merompak bank ni. Dia tak boleh jamak dan qasar dalam safar dia tadi. Kemudian bab tengok bola ataupun kita nak pergi melancong dan sebagainya, ada sebahagian ulama kata dia tak boleh juga, tak boleh nak jamak. Sebab apa? Sebab dia tidak termasuk dalam safar yang taat, safar yang buat ibadat. Ada juga sebahagian ulama kata macam tu. Cuma kalau kita pergi melancong, kita tukar niat, kita ejah niat tadi. Saya pergi melancong ni kerana nak cari ilmu, nak tengok pemandangan. Itu dah jadi musafir yang taat, dah jadi musafir ibadat. Pasal nak cari ilmu. Kalau saja-saja nak tengok negeri, dia tidak termasuk di dalam safar yang taat. Itu kerana mempenatkan diri. Ulama kata penatkan diri tanpa ada apa-apa faedah. Jadi kita nak melancong, contoh nak pergi Turki. Awak nak pergi Turki ni pasal apa? Saja nak tengok Turki. Ini tak boleh jamak qasar. Awak nak pergi Turki macam mana? Saya nak tengok kesan-kesan, nak belajar kesan-kesan keagungan negara Islam. Boleh jamak qasar. Sikit ejah sikit tuan-tuan. Sikit aja ya, ejah sikit je. Dia tu ilmu penting tu. Sama macam zina dengan nikah juga. Nikah tu aku nikah, aku terima nikah, halal setubuh. Tak ada aku nikah, aku terima nikah, haram setubuh. Dia sikit je tuan-tuan semua. Tak ada kata payah, sikit je. Kadang-kadang riba dengan jual beli, sikit je ejaz. Jadi sikit itulah membezakan antara sah dengan tak sah tu. Nikah batin? Nikah batin tak boleh. Nikah batin tu tak sah. Nikah batin itu ajaran sesat tuan-tuan semua. Nikah batin. Baik. Jadi boleh mengqasarkan akan sembahyang fardu yang maktubah. Sembahyang fardu yang maktubah. Boleh qasar, boleh pendek. Sembahyang fardu maktubah. Maksudnya sembahyang fardu 5 waktu. Zuhur, Asar, Isyak. 4 ni. 3 ni yang boleh. Jadi sembahyang yang tidak maktubah, bukan sembahyang fardu 5 waktu ni tak boleh qasar. Sembahyang sunat tak boleh qasar. Sembahyang sunat ba'diyah. Ba'diyah ni 2 rakaat. Qasar lah dia kata. Tak boleh qasar. Yang bolehnya sembahyang maktubah, sembahyang fardu 5 waktu. Artinya perbuat akan dia 2 rakaat. Jadi kita buat dia 2 rakaat. Jadi dia boleh buat 2 rakaatnya Zuhur, Asar dan Isyak. Maghrib dengan subuh tak boleh buat apa. Itu kekal hukum asal. Subuh nak qasar macam mana? Pendek macam mana? Takkan jadi 1. Kan? Maghrib tak boleh. Takkan nak jadi 1/2 maghrib. Sembahyang 1/2 tak jadi. Tu. Baik. Tapi dia kena ada syarat, 12 syarat semua. Jadi bukan semua benda kita nak qasar ni boleh. Dia kena cukup syarat. Maknanya kalau tak cukup syarat ni tidak boleh diqasarkan sembahyangnya.
Syarat yang pertama, bahawa ada semayang fardu yang bangsa 4 rakaat. Jadi semayang fardu yang 4, iaitu zuhur dan asar dan isyak. Sama ada tunai atau qada yang luput di dalam safarnya, jikalau safar yang lain daripada safar yang ada ia padanya sekalipun. Jadi 3 semayang, zuhur, asar, isyak. Jadi zuhur, asar, isyak ni boleh qasar, boleh pendek. Pendek itu tadi sama ada semayang tunai atau qada. Qada macam mana tuan-tuan semua? Kita musafir, katalah ni besok kita musafir balik ke Kedah, katalah balik ke Johor, balik ke Kelantan. Dalam musafir itu kita tak semayang. Tak semayang tuan-tuan semua. Lepas pada tu kita duduk kat kampung 2, 3, 4 hari, kita pun nak balik ke KL, ke Selayang ni balik. Dalam perjalanan balik, kita qada semayang hak kita tak semayang tadi. Itu boleh qasar. Sebab kita qada dalam musafir. Jadi boleh kita pendekkan juga. Tapi kalau kita sampai dah di rumah, contoh dalam perjalanan tadi, nak balik ke Kedah tadi, kita pun tak semayang. Pasal macam tadilah, nak cari surau tak ada. Senang tak payah semayang lah, kata dia. Jadi dia pun tak semayang. Zuhur dengan asar tak semayang. Sampai di Kedah, baru dia nak semayang. Dia dah duduk di Kedah, dah mukim. Dia duduk dah. Dia nak duduk seminggu. Dah jadi orang mukim lah. Nak duduk seminggu atau 10 hari. Maka bila sampai di Kedah tadi, dia pun nak qada semayang dia tinggal dalam musafir tadi. Yang ni tak boleh. Dia kena buat 4. Sebab apa? Sebab dia qada tadi di tempat, bukan dalam musafir, dia dah jadi mukim. Tapi dia tak qada. Tak qada tu berdosa. Cuma dia tak qada. Selama mana dia tak qada tu, selama itulah berdosa. Dia pun start kereta nak balik ke KL. Dalam perjalanan dia berhentilah semayang. Dia semayang zuhur dengan asar jamak hak waktu tu, dan juga dia qada. Boleh buat dua-dua. Pasal apa? Dalam musafir. Walaupun yang qada. Tapi kalau dah lepas, mana dah mukim, dah balik ke Selayang, dalam musafir tadi tak semayang, itu kena buat tamam. Kena buat dua-dua. Kena buat 4-4. Tak boleh buat dua-dua. Jangan sampai kat rumah semayang 2 pula. Allah. Saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Qasar juga dah sampai ke rumah. Jadi anak bertanya, semayang apa bah? Semayang zuhur. Berapa semayang zuhur tu? 2 rakaat. Boleh qasar pula kat rumah. Kau tahu apa, kata dia. Sedap dia, kau tahu apa. Jadi dah sampai di rumah tak boleh. Itu syarat yang pertama. Okey. Sikit lagi. Syarat yang kedua, bahawa safarnya itu jauh. Sekurang-kurangnya perjalanan 2 marhalah. Iaitu 48 mil, 48 batu. Batu dulu, batu kiraan dulu. Jadi ada ulama yang kata 81. Ada juga ulama kata 90 kilo. Jadi untuk lebih selamat ambil yang jarak 90. Sebab dulu tuan-tuan semua dia tak ada jarak macam kita ni. 2 marhalah. 2 marhalah tu maknanya perjalanan unta 24 jam. Unta berjalan 24 jam, jarak macam mana? Unta ni kita letak barang atas belakang, dia berjalan 2 hari. 2 hari saja. Mana 12 jam, 12 jam lah. Maknanya 24 jam. Kalau dia berjalan 2 hari, dia boleh pergi sampai kat mana? Sebab dulu kan dia tak ada kiraan metrik macam kita ni. Maka ulama tolong kira kat kita. Ulama ambil seekor unta, kan? Letak barang atas belakang, suruh unta tu berjalan. Berjalan. Seminit berapa meter dia boleh? Okey. Bila seminit berapa meter boleh, dia pun kira. Dengan 23 jam lebih, 23 jam lah, bukan 24 jam penuh. Sebab dia campur waktu rehat apa semua, lebih kurang sejam. 23 jam darab dengan berapa meter unta tu boleh berjalan. Itulah keluar 81 km tu. Ulama dah siap tolong kira kat kita. Itu. Untung kita ada ulama. Ulama ni kerjanya memudahkan kita, tu je. Sebab tu kita tak boleh nak bergaduh dengan ulama. Banyak benda dia buat untuk mudahkan kita. Jadi kita pun keluar jarak 81. Tak ada kita pergi ambil unta suruh berjalan apa semua. Dia semua buat kerja tu, ulama tu.
kita dapat keputusan je, 81 kilo boleh jamak. Kurang 81 tak boleh jamak. 81 kilo boleh qasar, kurang tak boleh qasar. Itu dua marhalah. Kan? Kiraan dulu. Jadi zaman orang Arab gitu. Sama seperti dia kata apa benda. Bila mati seseorang itu, kamu duduklah lepas dikebumikan mayat, duduklah di kubur tu tadi sekadar menyembelih seekor lembu dan membahagikan dagingnya. Kita sembelih lembu korban seekor berapa lama? Siap bagi daging. Seekor bukan semua, seekor agak-agak. Sejam. Sejam. Hari ni ada kita duduk kat kubur lepas ke bumi sejam. Tak ada. Lepas ke bumi pun balik terus tuan-tuan. Nabi suruh duduk kadar menyembelih seekor lembu dan membahagi daging. Mana siap semua bagi daging. Itulah tu kadarnya. Orang tua-tua dulu betul. Dia lepas ke bumi dia duduklah baca talqin lah, tahlil lah, doa apa semua dekat-dekat lah sejam. Sekarang kita kambu-kambu baca talqin balik caw. Tak sampai pun 15 minit kadang-kadang habis. Ada setengah tempat tu kambu-kambu tu balik terus semua ada. Balik terus. PKP tak boleh nak buat apa. Ni cerita tak PKP kan. PKP ni semayang mujarak. Jadi tuan-tuan semua begitu. Dia kira jarak gitu. Sekul, semelih unta dan bagi daging. Pasal dulu dia tak ada kira jam ni, tak ada kiraan jarak metrik pun tak ada. Jadi sekarang ni senang. Tuan-tuan kilo-kilo pun semua kan dah ada jarak. Jadi itu senanglah. Lepas tu kita kata kenapa tak dikira siap-siap zaman Nabi? Zaman dulu mana ada kiraan metrik ni? Tak standard. Kemudian kiraan batu ni pula dia berbeza. Ikut zaman. Kalau zaman Bani Umayyah, dia punya pusat pemerintahannya di Syria. Maka mil dia panggil Dimashqi. Batu Damsyik. Kemudian bila pindah pula pusat pemerintahan di tempat lain di Mesir, kira pula batu Misri, batu Mesir lain pula. Dia tak sama. Bila pindah pusat pemerintahan, maka berbeza kiraan batu tu tadi. Sekarang senang, kilo hampir tepat semualah. Kilo tu tak ada beza. Habis tuan-tuan semua. Jadi maknanya lebih kurang 81 hingga 90. Khilaf ulama, ada yang kata 81, ada 84 dan ada yang kata 90. Nak lebih selamat ambil jarak yang 90. Yang ketiganya, syarat ketiga, bahawa tiada derhaka ia dengan safarnya. Itu yang saya sebut tadi. Dia musafir itu bukan buat maksiat. Kalau perempuan nusyus tadi, dia keluar pada rumah tanpa izin suami, itu nusyus nama dia. Nusyus ni dua je. Seorang perempuan, dia jadi nusyus dengan dua benda. Pertama, keluar rumah tak minta izin suami. Yang kedua, suami panggil ke tempat tidur, dia tak datang. Itu nusyus lah. Selain daripada itu tak nusyus, tak dipanggil nusyus. Contohnya dia marah, dia bising kat suami dia, itu tak nusyus. Sebab itu biasa, orang perempuan biasalah gitu. Tak masak pun tak panggil nusyus. Tapi muslimat tak ada, nasib baik lah. Kalau ada tuan-tuan semua, rugi kita. Kalau muslimah ada, rugi kita. Kita tak masak, tak nusyus. Oh, dia pun buat modal tuan-tuan semua. Dia kata tak payah masak, kata dia tak nusyus. Mazhab Syafi'i, orang perempuan memang tak wajib buat kerja rumah. Itu mazhab Syafi'i. Sebab orang perempuan ni, dia wajib buat dua benda tadi ya. Nak keluar rumah, minta izin. Bila dipanggil tempat tidur, kena datang. Itu ya. Hak lain daripada tu, dia tak wajib lah buatnya. Kalau kerja rumah apa semua, asalnya kena suami lah, cari orang gaji apa semua. Itu hukum asalnya. Jadi kita cakap perlahan sikit, takut dengar kat orang perempuan. Dalam mazhab Hanafi, orang rumah wajib, isteri wajib buat kerja rumah. Jadi kita tukar mazhab lah, mazhab Hanafi. Dalam bab tu mazhab Hanafi.
Hanafi, isteri wajib kerja rumah. Masak apa semua wajib atas suami, isteri. Mazhab Syafi'i tak wajib. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke mahkamah, jadi hakim hukum tak wajib. Dia boleh minta upah. Cukup tu nanti kan tengah ni live kan, tengah kau perempuan banyak-banyak, susah tak? Kita ada susah kita tuan-tuan semua. Jadi bila dua ni tadi, dia buat salah satu daripada dua ni, dia keluar daripada rumah tanpa minta izin suami dia, dia nusyus. Bila nusyus, maksiatlah safar dia. Jadi dia tak boleh jamak qasar dalam perjalanan. Dia nak pergi merompak, dia tak boleh jamak qasar dalam perjalanan. Dia nak pergi menyamun. Tapi kalau dia buat maksiat dalam perjalanan, tapi dia buat perjalanan tadi, tujuan dia bukan buat maksiat. Misalnya, dia balik ke kampung nak tengok mak ayah dia. Tapi tengah jalan, dia bawa kereta, mengantuk, dia togok arak. Wal-iyazabillah lah. Dia togok arak. Jadi minum arak tadi maksiat. Tapi maksiat dalam perjalanan. Bukan dia buat perjalanan itu dalam keadaan maksiat. Dia beza. Al-ma'siyatu bis safar dengan al-ma'siyatu fis safar. Ini maksiat dalam musafir. Dalam musafir itu dia buat maksiat. Tapi memulakan perjalanan itu bukan maksiat. Itu beza. Tu. Okey. Dia nak pergi ke Hat Nyai. Hat Nyai kan? Dia nak pergi ke pasar pun nak pergi Hat Nyai. Lagi berseronok tengok perempuan. Tak boleh jamak qasar tengah jalan. Pasal dia nak buat musafir tu maksiat. Tapi dia nak pergi, contohnya nak pergi nak ziarah ulama di Patani. Tapi melencong ke Hat Nyai dulu, contohnya. Jadi dia memulakan musafir itu dalam keadaan bukan maksiat. Itu dibenarkan jamak dan qasar. Tengok bola tadi itulah. Dia tidak termasuk dalam safar taat. Jadi memenatkan badan. Jadi setengah ulama kata tak boleh. Keempatnya, ni tengok bola ni. Bahawa adalah safarnya itu memberi faedah yang sahih pada bangsa, agama atau dunia. Safar dia tadi memberi faedah, ada faedah yang sahih, yang benar pada agama dan dunia. Jadi tengok bola tu ada faedah tak? Pada dunia ada untung apa? Tak ada untung ke? Dia tak termasuk dalam keuntungan pada dunia. Kalau berniaga ada untung dunia. Tu boleh. Ataupun macam mana? Lebih tak boleh. Dia lari jauh pun tak boleh. Sebab tak masuk dalam syarat keempat. Bahawa adalah safarnya. Ini syarat keempat. Payah juga nak jamak ni tuan-tuan. Bukan semua boleh jamak qasar. Bahawa adalah safarnya. Safar tu perjalanan dia. Memberi faedah, ada faedah yang sahih. Faedah tu pula faedah yang sah, yang betul-betul dikira sebagai faedah pada dunia dan juga pada akhirat. Bangsa agama, hak jenis faedah pada agama, tuntut ilmu, kan? Pergi ke Mekah tu ada faedah pada agama. Ataupun bangsa dunia, berniaga, mencari orang hilang, itu ada faedah. Kan, cari orang hilang cari. Dulu kan ramai orang hilang dulu. Dia lari, lepas tu nak cari tak jumpa. Orang dulu ada kerja mencari orang hilang. Sebab bukan semua orang yang jenis pandai musafir jalan jauh ni. Satu kampung mungkin ada seorang ya. Hak jenis biasa berjalan. Orang kampung dulu biasa tak reti nak berjalan jauh-jauh. Dia nak pergi ke Pekan pun kencing 14 kali. Sekejap pergi bilik air. Sekejap pergi bilik air. Tu nak pergi tukar nama tanah, pejabat tanah je tu. Nak pergi tukar tu. Dia tak biasa keluar daripada kampung dia. Jadi dulu biasanya ada lah orang yang kerja cari orang ni. Itu ada faedah pada agama. Jadi benda yang tak ada faedah pada agama, contohnya pergi musafir kerana nak tengok negeri. Pergi Turki pasal apa? Nak tengok pemandangan. Itu dia panggil tak ada faedah pada dunia dan juga tidak ada faedah pada agama. Kita adjust sikit niat tadi.
Kenapa pergi ke Turki ni? Saya nak tengok kesan-kesan kegemilangan orang Islam. Nak cari pembelajaran di situ. Jadi musafir itu dah boleh jamak qasar. Kerana ada faedah yang sahih. Faedah yang sahih. Jadi yang tengok bola awak tanya tadi tu, termasuk dalam ni lah. Syarat yang keempat. Sebab tu ulama kata tak boleh. Semata-mata nak tengok bola. Adjust sikit lah. Bandung pun adjust niat tadi ya. Adjust niat. Kalau pergi saja nak shopping kena adjust niat dia. Shopping tu kerana apa? Kerana nak cari beli barang untuk kelengkapan rumah yang tak lengkap lagi. Itu ada faedah pada dunia. Kalau saja-saja tak boleh lah. Payah juga nak tentu ni. Faedah yang sahih pada bangsa, agama atau dunia. Itu syarat yang keempat. Kelimanya, kuliah akan datang lah. Ini isi masa antara maghrib ke isyak ya. Saya pun rasa malas nak balik ke rumah, baca kitab lagi. Jadi insya-Allah sambung akan datang lah, insya-Allah. Dia itu dalam bab masalah kita tamat safar kita. Masalah tamat safar, kalau kita sampai ke satu tempat dan kita nak duduk di tempat itu melebihi 4 hari, tidak termasuk hari sampai dan hari pulang, maka kita tamat safar kita itu sejuruh kita sampai. Misal, sekarang ni kita nak balik ke kampung kita di Kelantan, Pasimah kata. Baik. Sampai saja di Kelantan. Sebelum kita mula perjalanan, kita dah set dalam kepala kita. Kita bagi tahu anak isteri kita balik kampung ni seminggu. Kita keluar daripada rumah hari Ahad, kita nak balik ke sini hari Sabtu. Jadi hari Ahad tu tak dikira sebab hari perjalanan kita pergi. Hari Sabtu tak dikira sebab hari perjalanan kita nak balik. Kita bertolak daripada Pasir Mas ke sini hari Sabtu. Maka yang dikira hari selain daripada tu. Okey, cuba kita kira. Hari Ahad tadi, Sabtu, Ahad Sabtu apa pula terbalik pula. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Berapa hari semua? 4 hari ya. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 5 hari ya. Betul tak? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu tak kira, Ahad tadi pun tak kira. Maknanya kita duduk di kampung kita 5 hari. Maka kita pun kereta prap sampai saja masuk kawasan perkampungan tadi, mukim tadi, maka kita dah tak boleh jamak dan qasar. Sebab kita dah di mukim di situ. Selama kita duduk di situ kena sembahyang tamam. Bukan tunggu 3 hari baru tamam. Sebab sampai je kereta di situ. Dah tak boleh dah. Lebih pada 4 hari. 4 hari kita nak duduk. Tak termasuk hari sampai dan hari keluar. Kalau kira dua-dua tu kira 6 hari. Okey, 3 hari misal kata tadi, kita tolak hari Ahad. Kita nak balik, kita duduk sini Isnin, Selasa, Rabu. Hari Khamis kita balik dah. 3 hari je kita duduk kat kampung ke kat apa. Ini boleh jamak dan qasar di kampung tu. Dengan syarat kita dah tak nak duduk di kampung. Tapi kalau kita nak duduk di kampung, macam Abang Lee contohnya, dia duduk di sini tapi dalam hati dia, masa dia boleh pencin, dalam hati dia 1 hari nanti aku akan balik duduk di sini. Duduk di kampung ni. Mana kampung tu jadi mustatin dia. Sini mukim dia. Kira Jumaatnya di kampung, bukan kira di sini. Tu panjang je tu dah. Di sini dia tak boleh kira 40 sebab ni tempat mukim. Pasal dia nak duduk di kampung. Macam saya ni boleh kira 40 dah, pasal tak ada rasa nak balik dah. Pasal ada rumah di sini, 1 hari nanti wallahu a'lam lah. Tapi setakat ni ginilah nak duduk di sini.
Jadi kira 40 di sini. Jadi saya balik rumah mak saya boleh jamak kalau dalam tempoh 3 hari tadi. Kalau nak duduk tak sampai 4 hari. Tapi kalau saya kata aku pencen nanti nak balik duduk di rumah, nak duduk di kampung, tak boleh. Tak boleh jamak. Sampai nak duduk apa hari pun tak boleh. Dia bergantung pada niat. Sekarang niat kita berapa? Nak duduk di mana kita lah. Itu dia kira mustatin. Mustatin Jumaat tu bukan tengok IC. Zaman Nabi tak ada IC. Kan? Dia kira pada niat. Tuan-tuan semua nak niat duduk di sini ke? Nak menetap di sini ke? Ataupun nak menetap di mana? Nak menetap di kampung. Tak, saya nak menetap di kampung. Duduk di sini sementara duduk kerja je. Sini mukim. Orang mukim dia tak boleh kira 40. Dia ke 40 tu mustatin. Nak balik nanti satu hari nanti nak balik duduk Kelantan. Contohnya. Di Kelantan tu lah mustatin. 40 kira di sana. Haji Amin boleh kira 40 ke? 40 dah kan? Mustatin sini dah. Dia tak ada nak balik Johor dah. Haji Amin seorang boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i nanti kalau nak buat sembahyang Jumaat kena kira. Jadi susah juga sebenarnya mazhab Syafi'i. Nak kena tanya seorang-seorang. Kau niat nak duduk mana? Susah. Agak susah lah. Satu banyak tempat kita pakai mazhab lain. Contoh kan buat sembahyang Jumaat di office. Office tu mana ada orang mustatin di office tu? Kalau malam kan tak ada orang. Contoh di KLCC tu buat sembahyang Jumaat tu. Siapa duduk situ? Siapa mustatin situ? Tak ada orang mustatin tu. Itu pakai mazhab lain lah. Okey. Itu balik pada ni. Dia putus safar ni jangan sampai 4 hari. Tak termasuk hari sampai dan hari balik. Itu kena ingat 4 hari. Jadi campur dengan hari sampai dengan hari balik tu 6 lah. Kalau 6, kita sampai, kita niat nak duduk di sana 6, sampai je, dah tak boleh dah. Tak apa. Tak nak pergi mana-mana pun tak apa. Yang penting jangan duduk di sana sampai 4 hari. Kalau kita duduk di sana kurang daripada 4 hari tadi, saya sebut 4 hari faham lah, 6 hari lah maksud sebenarnya. Cuma istilah fiqah ni panggil 6. Pasal hari sampai dengan hari balik tu dia tak kira. Kalau tak sampai pada 4 hari tu boleh jamak. Nak duduk sehari lah, jamak. Itu pun dengan syarat tu tadilah. Kita pergi bercuti mana-mana. Sama juga. Duduk di sana 3 hari kan. Tak masuk tambah 4 hari. Boleh jamak qasar. Boleh tinggal sembahyang Jumaat. Tapi kalau bercuti, contoh tuan-tuan semua bercuti ke mana? Saya bercuti ke Johor, berapa hari? Seminggu. Lama betul dekat Johor, seminggu. Bercuti duduk di hotel, dia booking hotel seminggu. Itu wajib Jumaat. Pasal dia tak ada musafir dah. Pasal dia duduk di sana lebih daripada 4 hari. Dalam tempoh 4 hari ke bawah, tak cukup 4 hari, dia dipanggil musafir lagi. Tak sembahyang Jumaat pun tak berdosa. Jadi tuan-tuan kena kenal lah diri kita ni musafir atau tidak. InsyaAllah. Kita sambung nantilah. Ada lewat ni Syak ni. Kalau dia belajar, contoh di UIA, saya duduk UIA kan. Saya belajar di UIA. UIA ni tempat mukim saya. Kemudian saya balik ke kampung. Jadi balik kampung tu tempat mustatin kita. Kita memang duduk di situ masa tu. Belum nikah, belum apa lagi Sampai je di rumah, tak kisah nak duduk berapa, nak duduk berapa hari, tak boleh jamak. Pasal apa? Tu tempat mustatin kita. Macam tu Tuan Haji Amin kan, anak-anak dia belajar luar jauh. Balik kampung, balik rumah Haji Amin, dia nak duduk sehari ke, nak duduk setengah hari ke, sampai rumah tak boleh jamak. Jangan buat pasal semuanya jamak Allahu Akbar dekat rumah. Siapa saya nak duduk sekejap kata dia, tak boleh. Sebab itu tempat mustatin dia. Orang Kelantan panggil pelunggu. Tahu pelunggu? Pelunggu ni lembu tu kan? Dia tali tu hak pacak dalam tanah tu. Itu pelunggu nama dia. Itu pelunggu dia, dia tak boleh gila lah. Sampai situ dia tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh jamak qasar, tak boleh. Sama belajar apa semua. Kalau dia masuk ke universiti pula, daripada rumah dia pergi ke universiti. Dia nak duduk universiti tu 3 bulan, 1 semester. Dia sampai jadi universiti tu dia tak boleh jamak dah.
Bukan kata hari pertama jamak, hari kedua jamak, hari ketiga jamak, hari keempat baru semayang biasa. Itu tak betul tu. Saya dulu pun gitu juga. Tak berfaham mana. Hari pertama semayang jamak dulu. Dalam bilik hostel semayang jamak. Allah. Orang tengok apa pelik. Apa hal pula jamak ni. 3 hari kan boleh jamak. Dia bukan macam tu. Kita sampai di sana, kita nak duduk berapa hari. Yang menentukan kita boleh jamak atau tak jamak. Kita nak duduk di sana 1 semester, 3 bulan. Sampai je kat hostel tadi, dah tak boleh jamak dah. Putus dah safar daripada, putus musafir. Okey, insyaAllah. Nanti kuliah akan datang kita sambung. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.